Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Sharina binti Nur Hisham, pelajar semester 6 bagi kelas pengajian Malaysia 2. Saya akan membentangkan beberapa perkara berkaitan dasar luar negara. Apakah yang dimaksudkan oleh dasar luar negara? Dasar luar dapat didefinisikan sebagai matlamat, rancangan dan tindakan yang dijalankan oleh sesebuah negara dalam usaha untuk berhubung dengan sesebuah negara yang lain. Dalam pengertian yang terhad, dasar luar negara hanya mementingkan aspek tindakan yang diambil oleh sesebuah negara bagi mempengaruhi keadaan-keadaan yang berada di luar bidang kuasanya. Bagi menjaga kepentingan keamanan dan keselamatan sesebuah negara, hubungan di antara sebuah negara dengan sesebuah negara yang lain adalah perlu dan penting. Hal ini demikian kerana kebanyakan negara bergantung antara satu sama lain dalam pelbagai aspek seperti politik, ekonomi, teknologi dan keselamatan. Negara maju perlu mengadakan hubungan dengan negara membangun, khususnya dalam bidang perdagangan. Terdapat beberapa objektif dasar luar negara yang dapat saya terangkan, iaitu menjaga, mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa, menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keselamatan Malaysia, mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain, menangani perkembangan dan cabaran politik, ekonomi, keselamatan dan sosial pada peringkat antarabangsa, mempertahan dan memajukan hak kepentingan dan aspirasi Malaysia dalam semua bidang. Akhir sekali, memupuk hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain. Perkara seterusnya yang saya akan bincangkan adalah perkembangan dasar luar Malaysia sejak merdeka yang mempunyai 3 tahap. Dasar luar tahap pertama pada tahun 1957 hingga 1970. Dasar luar Malaysia pada tahap pertama ialah dasar pro-barat yang anti-komunis serta dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Commonwealth. Dasar luar tersebut dilaksanakan oleh Tunku Abdul Rahman. Dasar luar berkenaan dilaksanakan disebabkan ancaman komunis di negara Asia Tenggara dan dalam negara. Oleh itu, Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara Commonwealth, terutama Britain, Australia dan New Zealand. Bagi menyekat pengaruh komunis, Malaysia telah menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris Tanah Melayu (AMDA) pada tahun 1956. Mengikut perjanjian itu, pihak British akan memberikan bantuan kepada Malaysia jika diserang oleh mana-mana negara. Di samping itu, Malaysia menghadapi krisis dengan negara jiran selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. Contohnya, konfrontasi dengan Indonesia pada tahun 1963 hingga 1965, terputusnya hubungan dengan Filipina pada tahun 1963 hingga 1965 dan keluarnya Singapura daripada Malaysia pada tahun 1965. Oleh itu, Malaysia mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara jiran. Usaha memelihara hubungan dengan negara jiran dibuat melalui perjanjian. Malaysia menandatangani perjanjian menubuhkan pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ASA bersama-sama Thailand dan Filipina, menubuhkan Mapilindo bersama Filipina dan Indonesia serta menubuhkan ASEAN
bersama Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura. Dasar perubahan juga disebabkan Malaysia terpaksa bergantung kepada Britain dalam menjaga kepentingan ekonomi negara ini. Ini adalah kerana Malaysia merupakan anggota blok sterling yang menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang pound sterling. Malaysia juga masih memberikan tumpuan kepada biji timah dan getah dengan mengharapkan sepenuhnya permintaan daripada Britain. Pelabur Britain pula menguasai pelabuhan yang besar dalam bidang perdagangan dan perindustrian di Malaysia. Dasar luar tahap kedua pula pada tahun 1972 hingga 1981. Dasar luar Malaysia pada tahap kedua ialah dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Dasar luar tersebut dilaksanakan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1972 hingga 1976 dan Tun Hussein On pada tahun 1976 hingga 1981. Perubahan dasar ini disebabkan kurangnya peranan yang dimainkan oleh AMDA dan kurangnya pengaruh Britain di timur. Perubahan dasar ini juga disebabkan pergolakan di Vietnam yang melibatkan Amerika Syarikat dan China. Dalam mencapai matlamat dasar luar tersebut, Malaysia telah mengisytiharkan konsep zon aman, bebas dan berkecuali bersama-sama dengan anggota ASEAN. Malaysia mengamalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara kerana hendak mengatasi masalah pelarian Vietnam di Malaysia. Untuk menyelesaikan masalah pelarian Vietnam, Malaysia mengambil langkah menjalin hubungan dengan negara berfahaman komunis. Contohnya China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara dan Mongolia. Akhir sekali, dasar luar tahap ketiga ialah pada tahun 1981 hingga 2003. Dasar luar Malaysia pada tahap ketiga mengekalkan dasar tahap kedua tetapi memberikan penekanan kepada kepentingan ekonomi. Dasar luar tersebut dilaksanakan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 hingga 2003. Dasar luar ini dilaksanakan kerana kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan isu-isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan dalam kalangan negara membangun. Dalam mengamalkan dasar tersebut, Malaysia mengadakan hubungan lebih erat dengan negara ASEAN untuk menyelesaikan krisis Vietnam dengan Kemboja. Kerajaan Malaysia memperkenalkan dasar pandang ke timur dengan menjadikan Korea Selatan dan Jepun sebagai model pembangunan negara. Melalui dasar itu, kerajaan menggalakkan rakyat mengamalkan nilai-nilai baik untuk membina budaya kerja bersungguh-sungguh dalam kalangan rakyat Malaysia. Kerajaan Malaysia mempertikatkan hubungan dua hala dengan negara-negara Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan. Dalam hubungan dua hala itu, kerajaan membawa misi perdagangan dalam setiap lawatan Perdana Menteri. Malaysia menandatangani perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan kedua belah pihak. Kerajaan Malaysia menjalin hubungan perdagangan dengan semua negara maju dan dunia ketiga. Kerajaan juga memperluaskan kerjasama ekonomi melalui EAEC dan ASEAN Plus 3. Sekian, terima kasih.